pasukan Selangor bertemu dengan pasukan Pulau Pinang akan dapat kita saksikan sebentar saja lagi. Inilah pertemuan yang julung-julung kali membabitkan pasukan Pulau Mutiara. Sudah pastilah pasukan Selangor yang pernah muncul juara pada 1991 tidak akan memberikan ruang yang terlalu luas kepada pasukan Pulau Pinang dalam usaha mereka mengembalikan kegemilangan bola sepak Pulau Mutiara selepas lebih kurang 20 tahun tidak mengecapi sebarang kejuaraan terbesar. Inilah barisan pemain Selangor yang dibariskan pada malam ini oleh jurulatih Steve Wick. Apakah pasukan ataupun pemain-pemain yang dibariskan ini mampu untuk memberi persembahan yang menarik dalam keadaan Selangor yang dikatakan agak tidak seimbang sejak akhir-akhir ini. Sementara barisan Pulau Pinang diperkuatkan oleh Zamri Mat Aris dan Moegi Yokham. Jurulatih pasukan Pulau Pinang meletakkan dua pemain import baru mereka, Bala Konde dan juga seorang lagi pemain yang dikatakan mempunyai skill yang terbaik, Abu Kanu, pemain dari Sierra Leone yang dibawa masuk khususnya bagi menghadapi perjuangan yang selepas ini membabitkan pasukan Pulau Pinang. Pengadil pada malam ini K. Nadarajan dari Johor. Sabar kita menanti pertemuan menarik ini. Apakah mungkin pasukan Pulau Pinang mampu meneruskan kejutan pada 1997 ini? Kalau kita lihat sejak FA Cup diperkenalkan pada 1990 dan Hill Piala FA ini, ternyata pasukan Pulau Pinang tersisih daripada memasuki perlawanan kemuncak seperti ini. Kita tumpukan perhatian perlawanan yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Selangor yang akan melakukan sepak bola, membariskan pemain yang paling mahal yang dibawa masuk, dan itu dia. Perhatikan bagaimana pasukan Selangor memulakan gerakan awal. Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, Tony Cottee diletakkan sebagai pemain harapan untuk melakukan sesuatu. Kalau kita lihat dari segi bayaran yang dibelanjakan oleh pasukan Selangor, sudah pastilah Cottee perlu melakukan sesuatu yang terbaik, khususnya dalam perlawanan ataupun permainan yang membabitkan piala yang berprestij seperti FA Cup ini. Tumpukan perhatian, Selangor masih lagi pemain import terbaru pasukan Pulau Pinang, Bala Konde sebentar tadi. Hantaran yang tidak kemas dilakukan di situ oleh Moe Kok Hong. Hantaran ke dalam baru saja dilakukan oleh Ashraf Hanafiah. Balik kepada Ashraf. Konde ke
gerakan. Antara ke tengah, ditumbuk keluar di situ oleh Zamri Mat Arif. Kembali kedudukan yang agak, namun Amir Syarifuddin Wong, pembantu pengadil, sudah pun mengangkat bendera menandakan pemain Selangor sudah pun berada dalam keadaan offside. Antara itu Sabu Kanu, pemain yang dikatakan memiliki corak permainan yang menarik. Apakah dia mampu untuk memenuhi? Namun mudah bagi Zainal, kita dapat perhatikan sebentar tadi. Masih belum dapat menyusahkan diri dengan corak permainan pasukan Pulau Pinang. Abu Kanu rakan kepada seorang lagi pemain yang bakal beraksi untuk pasukan Perlis, Abdul Kol, yang dibawa masuk untuk menggantikan salah seorang pemain Perlis, Henry Aqua. Dan tumpukan perhatian kepada permainan yang sedang berlangsung. Oi Hoi Guan rancak permainan kedua pasukan ini. Kalau kita teliti dari segi laluan pasukan Pulau Pinang, sudah pastilah pusingan kedua mereka mengalahkan Pahang 1-0, kemudian menang lagi 4-0 dalam pusingan kedua dengan agregat 5-0. Satu pencapaian yang bolehlah kita banggakan dengan peningkatan mendadak pasukan Pulau Pinang ini. Perhatikan ketika ini Selangor cuba melakukan gerakan, namun mudah dipintas. Semangat melawan yang ditunjukkan oleh Pulau Pinang disaksikan ketika ini oleh puluhan ribu para penonton yang memenuhi Stadium Perak ini. Satu pencapaian yang agak menarik dari segi jumlah kehadiran penonton. Ashraf Hanafiah, K. Sampagamaran. Bahaya kedudukan ini. Hantaran yang cuba dilakukan tidak berhasil. Sepakan penjuru untuk pasukan Selangor. Masih kita ingat pada 1990 kali pertama Dunhill Piala FA diperkenalkan. Pasukan Selangor berjaya layak ke perlawanan akhir, tetapi tewas kepada pasukan Perak, tuan rumah pada malam ini, dengan 4-2, sekalipun mereka itu ketika 2-0. Apa yang dapat kita perhatikan, agak longgar barisan pertahanan pasukan Pulau Pinang, sering diasak ketika ini. Hantaran Zainal Abidin, Abu Kanu, mudah bagi Ashraf. Belum dapat kita lihat kelibat Azman Adnan. Sepakan terus, gol pertama. Belum sempat saya sebut kelibat Azman. Azman sudah pun menjaringkan gol. Sentuhan kaki kiri yang cukup menarik. Azman Adnan meletakkan pasukan Selangor ketika ini 1 Selangor, 0 Pulau Pinang. Tetapi permainan masih lagi berbaki dengan Pulau Pinang haruslah memperbaiki kelemahan ini. Pengajaran pada 1990 memungkinkan pasukan Selangor harus berhati-hati, sekalipun ketika ini mereka mendahului 1-0. Azman Adnan yang menjaringkan gol sebentar tadi. Inilah kedudukan kepada peminat bola sepak tanah air. 1 Selangor, 0 Pulau Pinang. Gol yang dijaringkan oleh Azman Adnan. Secara tiba-tiba bola yang dimiliki oleh Azman disudahkan dengan satu sepakan kencang menewaskan penjaga gol pasukan Pulau Pinang, Zamri Mat Arif. Lontaran ke dalam akan dilakukan di situ oleh Ashraf Hanafiah. Sudah semakin bersemangat kedua pasukan, apatah lagi pasukan hantaran bala Konde. Abu Kanu, Konde ke seberang kiri kepada Wun Siang. Mudah bagi Zainal Abidin Hasan. Belum ada
gerakan-gerakan yang boleh kita sifatkan agak berbahaya bagi kedudukan Azli Syam Ibrahim, melainkan pasukan Selangor ketika ini dihadapan dengan 1 gol kosong. Mereka dalam rangka untuk meneruskan penguasaan selepas menjuarai Piala Subansih dan Piala Emas Raja-Raja. Selangor ingin mengutip piala seterusnya, tetapi kehebatan pasukan Pulau Pinang harus juga diberi perhatian. Semangat yang dimiliki oleh mereka dengan kehadiran Ketua Menteri Pulau Pinang Tan Sri Koh Su Kun mungkin akan mengubah situasi ini. Yok Ham harus melakukan sesuatu jika tidak mau kecewa dalam pemburuan kali pertama selepas 20 tahun ini. Pusingan kedua mereka mengalahkan pasukan Pahang dengan agregat 5-0. Peringkat suku akhir mereka menundukkan pasukan Kuala Lumpur dengan agregat 3-1. Dan peringkat separuh akhir yang penuh ranjau, Pulau Pinang mengenepikan cabaran pasukan Terengganu dengan agregat 3-2. Terlalu mudah bagi pasukan Selangor menguasai ketika ini. Belum ada sebarang Syabugum. Dipayangi di situ oleh Mehmet Rakovic. Dua pemain Selangor lepas, akhirnya membolehkan pasukan Selangor memiliki sepakan gol. Itulah kedudukan setakat ini. Menyaksikan barisan hadapan pasukan Pulau Pinang masih gagal untuk menembusi benteng pasukan Selangor yang dikeburi oleh Zainal Abidin Hassan, K. Gunalan dan juga Mehmet Rakovic. Arah ke dalam dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang sebentar tadi. Konde, pemain dari Guinea, menggantikan Mustaka dan juga Abu Kanu menggantikan Marzegua Abdul Razak. Azban sebentar tadi membantu pemain tengah untuk melakukan gerakan Sampah Gamaran. Balik kepada Zainal. Tenang Zainal memerhatikan rakan-rakan di atas. Semakin kemas pasukan Selangor kalau kita lihat apa kurangnya mereka terpaksa menghadapi ranjau di peringkat separuh akhir sebelum mengenepikan pasukan Sarawak. Tewas 1-0 di Stadium Shah Alam dalam pusingan pertama, tetapi anak buah Steve Wick mengembalikan kehebatan mereka, menang di Kuching 2-0 hasil jaringan Tony Koti dan juga Azman Adnan. Antaran yang tidak tepat pada Tony mudah bagi pertahanan pasukan Pulau Pinang. Konde, Ninjah Manzur Azwira, balik pada Konde. Kawalan yang dilakukan oleh hantaran terus oleh Oiguan. Sepakan Azwira, Manzur Azwira melakukan sepakan yang agak tinggi, tidak menggugat kedudukan Azli Syam Ibrahim. Itulah aksi-aksi menarik kedua pasukan setakat ini yang menyaksikan Selangor di hadapan dengan 1-0 hasil jaringan Azman Adnan sebentar tadi. Abu Kanu, Konde, tinggalkan di situ pada Rahim Hasan. Pinang mula mencari ruang, terlambat di situ. Akhirnya
akhirnya Tony Cottee terlepas. Inilah pemain termahal yang pernah mencatat sejarah, pernah termahal di British. Perpindahannya dari klub West Ham ke Everton membabitkan lebih 8 juta ringgit pada 1989. Jurulatih pasukan Selangor, sekalipun kedudukannya sebelum ini menimbulkan pelbagai tanggapan, tetapi Steve Wick meneruskan pemburuannya untuk mengembalikan kepercayaan para penyokong pasukan Selangor. Dengan kedudukan ketika ini, Dunhill Piala FA, Selangor mengatasi pasukan Pulau Pinang 1-0. Ashraf Hanafiah kali lagi mencari Azman Adnan, ke belakang Asmawi Bakiri, mudah dirampas oleh Wun Siang. Kembali teratur corak permainan Pulau Pinang ketika ini. Cantik antaran yang dilakukan oleh Konde sebentar tadi, akhirnya mudah dirampas Sanba Gamaran. Lima 15 minit separuh masa pertama sudah pun berlangsung. Masih kekal Selangor 1, Pulau Pinang 0. Tony Cottee dikawal rapi pada malam ini. Samba Gamaran. Baik kedudukan ini. Syamsul Amri sepakan terus. Terlalu ambitious, tetapi itulah percubaan yang pada saya agak menarik. Resah Yoham meneliti sesuatu, mungkin akan melakukan perubahan. Masih belum terlambat baginya untuk melakukan sesuatu. Dalam kedudukan mereka ketika ini ketinggalan, tetapi semangat melawan Pulau Pinang sudah diketahui. Pusingan pertama Liga, Pulau Pinang tewas kepada pasukan Selangor dengan 2-0. Hantaran terus cantik, bahaya kedudukan ini. Akhirnya mudah bagi Azli Syam. Hantaran yang pada saya cukup baik dari Abu Kanu, gagal dimanfaatkan oleh Manzur Azwira. Azli Syam Ibrahim, penjaga gol utama pasukan Selangor, penuh berpengalaman. Ismail Ibrahim, Asmawi Bakiri. Akhirnya Konde merampas bola. Tidak dapat tidak, Pulau Pinang harus melakukan sesuatu. Konde mencari Abu Kanu. Akhirnya Ashraf menyelamatkan keadaan. Kembali Pulau Pinang. Kok Hong, satu percubaan terus kaki kiri. Percubaan yang dilakukan oleh Wun Siang diperhatikan saja oleh Azli Syam Ibrahim. Sudah ada bibit-bibit ataupun aksi-aksi yang agak menggerunkan dari pasukan Pulau Pinang, tetapi nasib belum menyebelahi pasukan Pulau Pinang. Sepakan gol akan dilakukan oleh Azli Syam. Azman menjadi rakan satu tindakan yang pada saya, tackle yang agak lambat ke atas Asmawi Bakiri dilakukan di situ oleh Nanda Kumar. Sepakan mungkin dilakukan oleh Syamsul Amri Abu Bakar. Turut sama Ismail Ibrahim merencanakan sesuatu. Dapat kita lihat benteng pasukan Pulau Pinang sudah pun dilakukan. Hantaran yang kurang baik oleh Syamsul Amri. Bagaimanapun pasukan Selangor ketika ini masih lagi menguasai permainan. Abu Kanu, kesilapan Zainal. Cuba melepasi dua kawalan pemain Selangor.
akhirnya dipersalahkan untuk memberikan sepakan percuma. Mehmet Durakovic penerima kad kuning yang pertama. Kesilapan Zainal Abidin Hasan hampir-hampir membawa rebah kepada Selangor sebentar tadi, membolehkan pasukan Pulau Pinang memiliki sepakan percuma ketika ini akan dilakukan di situ oleh Pala Konde. Sudah bersiap sedia Abu Kanu dalam kotak penalti. 3 pemain Pulau Pinang. Antara terus tandukan yang dilakukan di situ oleh Kok Hong. Sekali lagi gerak perlahan kita perhatikan. Antaran yang cukup baik, tetapi masih belum berhasil usaha Barisan Harapan pasukan Pulau Pinang, terutamanya Kok Hong yang melakukan tandukan sebentar tadi. Agak alpa barisan pertahanan pasukan Selangor. Jika diberi terlalu banyak ruang kepada pemain hadapan pasukan Pulau Pinang, sudah pastilah Abu Kanu yang menjaringkan salah satu gol ketika menewaskan pasukan Terengganu 2-0 dalam pusingan kedua. Peringkat separuh akhir Piala FA ini boleh mendatangkan sesuatu yang memberanjatkan kelak. Nanta Kumar menyepak keluar. Masih dalam kawasan permainan sebenarnya. Mehmet Durakovic, pemain yang banyak mengecap peristiwa manis bersama pasukan Selangor, tetapi belum bagi rakan sepasukannya Tony Cottee yang setakat ini mencatat 6 gol pribadi dalam Piala FA. Pemburuan seterusnya dalam pertemuan ini, azam yang diletakkan oleh Tony dan juga Azman adalah untuk meranapkan impian pasukan Pulau Pinang selepas mereka ketandusan kejuaraan. Rock Rangers, antaran kepada Abu Kanu, dikawal oleh Kegunalan, akhirnya antaran ke dalam kepada pasukan Pulau Pinang. Akan dilakukan di situ oleh Kok Hong. Sudah bersedia Abu Kanu, tetapi malam ini dia dikawal ketat oleh Kegunalan. Tony Cottee antaranya mencari Azman. Jika tidak diberi perhatian, Azman sekali lagi mungkin akan menjadi pemusnah kepada Ashraf Hanafiah. Ismail Ibrahim menjaring gol kemenangan pasukan Selangor pada 1991. Akhirnya percubaan, sudah 2 kali percubaan Samsul Amri Abu Bakar dari sudut yang sama, sepakan yang hampir sama, tetapi tidak tepat ke sasaran. Antara pemain muda yang menyinar mendapat kepercayaan Steve Wick dalam kesebelasan utama pasukan Merah Kuning. Pasukan Selangor di peringkat ataupun di pusingan kedua mengalahkan pasukan Kelantan dengan agregat 6-3. Mereka marah ke pusingan skor akhir untuk mengenepikan cabaran pasukan Negeri Sembilan dengan agregat 5-3. Seri di Stadium Shah Alam, menang di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi 4-2. Dan separuh akhir seperti mana yang saya perkatakan, pertemuan dengan pasukan Sarawak, mereka tewas di Stadium Shah Alam, tetapi bingkas di Stadium Sarawak Kuching untuk mengatasi Sarawak dengan
agregat 2-1. Masih lagi dapat kita perhatikan gerakan-gerakan Azman Adnan mencari ruang untuk melakukan sepakan. Azman Adnan penjaring gol tunggal sakat ini. Semakin serasi Steve Wick seperti berpuas hati dengan corak permainan anak buahnya ketika ini. Tapi masih belum selesa jika dia mengetahui sejarah laluan pasukan Selangor pada 1990. Sudah pastilah resah masih menantinya. Samsul Amri Abu Bakar melakukan sepakan penjuru. Cantik tengah tandakan Samba Gamaran. Pemain yang menyina dalam beberapa kejuaraan antarabangsa termasuklah Piala Tiger di Singapura satu ketika dulu. Gerak perlahan bagaimana Samba Gamaran melakukan tandukan lepasi palang gol pasukan Pulau Pinang. Itulah kerukan ketika ini saudara bagi peminat bola sepak tanah air yang baru saja mengikuti perlawanan akhir Danhib Piala FA 1997. Kedudukannya Selangor ketika ini mengatasi pasukan Pulau Pinang 1-0 hasil jaringan Azman Adnan di awal-awal permainan sebentar tadi. Pala Konde terus mencari Azman Adnan, dibayangi oleh Rod Regis dan juga di situ Rahim Hasan. Akhirnya mudah bagi pertahanan pasukan Pulau Pinang. Carlos Rodriguez adalah tonggak pertahanan pasukan Pulau Pinang yang dikekalkan, sementara Mustaka dan juga Barzegwa Abdul Razak diketepikan bagi memberi ruang kepada dual pemain import terbaru Abu Kanu dan juga Balakonde. Pulau Pinang mengatur gerakan Syamgon, sepakan kaki kiri. Semangat melawan yang dipertontonkan oleh pasukan Pulau Pinang setakat ini masih gagal untuk mengatasi benteng pertahanan pasukan Selangor yang diketuai oleh Gunalan, Mehmet Rakovic dan juga Zainal Abidin Hasan. Selangor memiliki aset yang paling mahal dengan adanya Tony Cottee. Merah Kuning membelanja lebih 4,2 juta ringgit untuk Cottee, mengharapkan Tony Cottee melakukan sesuatu dalam perlawanan yang kemuncak seperti ini. Inilah pemain yang pernah mencatat perpindahan paling mahal dari klub West Ham ke Everton. Memiliki 7 cap mewakili pasukan England sebelum ini. Cabaran bukanlah mudah bagi Tony Cottee, kerana kalau kita singkap sejarah, Robert Dunn pernah ketawa bersama Selangor. David Mitchell acap kali bermanja dengan penyokong-penyokong Selangor, tetapi Tony masih lagi mencari sesuatu. Abu Kanu bersama Mehmet Rakovic. Bahaya kedudukan ini. Abu Kanu mencari ruang. Satu sepakan yang cukup baik. Abu Kanu, sudah saya perkatakan di awal tadi, terlibat Abu Kanu. Jika tidak diberi pengawasan, sekali lagi gerak perlahan, kawalan bola yang baik, memerangkap Mehmet Rakovic, sepakan ditepis ataupun ditolak keluar oleh Azli Syam Ibrahim. Boy sudah pun teruji. Gegak komputer sebenarnya seketika stadium Perak ini. Sepakan yang cukup baik, perembatan Manzur Azwira tidak tepat ke sasaran. Yoham masih belum berpuas hati, mungkin
Dia dapat melihat kelemahan-kelemahan yang memungkinkan pasukan Pulau Pinang harus melakukan perubahan. Kembali tenang kedudukan ketika ini selepas percubaan Abu Kanu sebentar tadi. Ke dalam. Yakin yang baik Un Siang. Hong Abu Kanu sekali lagi. Akhirnya dapat dikeluarkan dengan mudah. Sampah Gamaran. Ashraf Hanafiah. Antaran terus yang mudah untuk Kohong kepada Rodriguez. Kembali Balakonde ketika ini. Cuba mencari, dapat dikawal dengan baik, tapi hantaran kepada Syamugam terlalu kuat. Un Siang, kawalan yang tidak kemas membolehkan Zana mengeluarkan dari kawasan bahaya. Kembali ketika ini Selangor melakukan asakan. Asmawi Bakiri, hantaran yang kurang kemas. Semakin bersemangat nampaknya pasukan Pulau Pinang. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh barisan hadapan pasukan Selangor, terutamanya Tony Koti dan juga Azman Adnan, sudah dapat dipatahkan dengan mudah. Balakonde merancang sesuatu. Dia tidak mau kemasukannya ke Pulau Pinang memberi jawapan yang mengecewakan. Kembali Bala. Antaran chip ke tengah mencari rakan yang sudah pun dikawal. Persefahaman yang agak baik kalau kita perhatikan. Manzur Azwira percubaan terus yang hanya diperhatikan saja oleh Azli Syam Ibrahim. Itulah kedudukannya saudara. Pulau Pinang lebih banyak melakukan gerakan, tetapi masih lagi Selangor mendahului ketika ini dengan 1 gol kosong hasil jaringan Azman Adnan. Tony Koti, 14 tahun Tony Koti menabur khidmat dengan klub West Ham. 7 kali beraksi untuk pasukan England. Dia kini dimiliki oleh pasukan Selangor dalam usia 34 tahun. Apakah dia mampu mengembalikan zaman kegemilangan? Inilah yang menjadi persoalan. Stadium Perak yang menjadi sepi pada kejuaraan Piala Dunia Remaja FIFA Coca-Cola kembali gamat dengan perlawanan akhir downhill Piala FA 1997. Pertemuan antara pasukan Selangor bertemu dengan pasukan Pulau Pinang. Perak berjaya muncul sebagai pasukan juara selepas menewaskan pasukan Selangor 4-2 ketika itu. Kemudian pada 1991 pasukan Selangor berupaya menembus kampahan setahun sebelum itu dengan kemenangan 1-0 ke atas Perak hasil jaringan Ismail Ibrahim. Tetapi 1992 penguasaan Sarawak bermula. Syamugam cuba melepasi Zanal, dapat dikawal dengan baik oleh Ismail Ibrahim. Berpusing-pusing, akhirnya ditolak ke belakang kepada Azli Syam Ibrahim untuk menyelamatkan keadaan. 1993 Kuala Lumpur muncul juara mengalahkan Sabah 2-1. Mudah bagi Azli Syam. Kemudian sekali lagi pasukan Kuala Lumpur muncul juara pada 1994
sebelum Sabah mengutip kejuaraan pada 1995 dan pasukan Kedah mengecap kejuaraan ini pada 1996 dengan mengalahkan pasukan Sarawak 1-0 hasil jaringan Cik Zambil Ahmad ketika itu. Kita tumpukan perhatian pada perlawanan yang nampak jelas dikuasai oleh Pulau Pinang ketika ini. Baik dummy yang dilakukan, terlambat sedikit saja Bukanu. Mehmet Rakovic menyelamatkan keadaan. Mehmet sudah pun menyelamatkan beberapa gerakan berbahaya dan dia jugalah penerima tunggal kad kuning pada malam ini. Pengadil Gain ada Rajan. Taran ke dalam. Inilah Azman Adnan seperti tadi yang dapat kita lihat penjaring gol tunggal pasukan Selangor ketika ini. Taran baru saja dilakukan oleh Ashraf Hanafiah. Bekerja kuat nampaknya Abu Kanu. Bersorangan dikawal oleh Mehmet Rakovic. Akhirnya sekalipun dibantu oleh pemain yang baru masuk bagi kancah Liga Perdana ini, Bala Konde, tetapi lontaran ke dalam kepada pasukan Selangor. Azman baik hantaran tetapi tidak tepat kepada Asmaul Bakiri. Mudah bagi pertahanan pasukan Pulau Pinang. Kesilapan yang dilakukan Ashraf Hanafiah. Ismail Ibrahim, tandakan Tony Koti mencari ruang untuk melakukan sepakan, tetapi dapat dihalang dengan baik oleh pertahanan pasukan Pulau Pinang. Tony Koti, pemain yang banyak mendapat ilham dari seorang lagi pemain England, Trevor Brooking. Malam bola yang dilakukan di situ oleh Ohe Uban. Bala Konde balik pada Konde. Semakin baik hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang. Sudah 5, 6, 7, 8 pemain Selangor berada dalam kawasan sendiri. Abu Kanu, tetapi Azli Syam lebih mudah, lebih cepat untuk menyelamatkan keadaan. Terjatuh pula Azman, mudah bagi Konde. Rajin pemain ini. Perhatikanlah, di mana saja bola ada, di situlah ada Konde. Mungkin di peringkat awal ini Konde agak menyelah dalam perlawanan akhir Piala FA 1997. Sudah banyak membiarkan percubaan-percubaan yang dilakukan, memaksa Boy bekerja keras. Anta Kumar baru saja melakukan sepakan yang agak baik, tetapi mudah bagi Azli Syam. Azman Adnan, antaran ke belakang Ismail Ibrahim, Ashraf Hanafiah menyilang ke belah sana kepada Syamsul Amri Abu Bakar. Kesam Bagamaran membuat terus percubaan, tetapi bolehkan pasukan Selangor memiliki sepakan penjuru. Semakin rancak pertemuan ini. Senyum dalam kedudukan yang agak kurang selesa. Moyo Ham, berlatih pasukan Pulau Pinang yang pada satu ketika menghadapi kedudukan yang agak tertekan. Syamsul Amri Abu Bakar, sepakan penjuru. Rempatan yang baik dari pemain berpengalaman Ismail Ibrahim. Wira Selangor pada 1991. Hampir sama gol yang dijaringkan oleh Ismail ketika menundukkan pasukan Perak ketika itu. Penuh sesak stadium Perak di Ipoh ini.
terasa seakan-akan bermain ataupun beraksi di Stadium Shah Alam. Puluhan ribu para penyokong Selangor hadir untuk memberikan semangat kepada pasukan mereka dalam perlawanan kemuncak Dunhill Piala FA ini. Sejak pengurus pasukan Selangor Datuk Muhammad Aini Taib menjadi pengurus pada 1993, Piala FA belum pernah dikecap oleh pasukan Selangor. Apakah pada musim ini FA Cup ini akan memberi hadiah terbesar kepada pengurus pasukan Datuk Aini? Inilah yang masih menjadi persoalan. Zainal teruskan permainan kata pengadil. Larang terus. Sudah bersedia Azri Syam untuk menyambut hantaran Oi Ho Guan sebentar tadi. Ashraf. Tidak banyak yang boleh kita perkatakan melainkan penyudah yang begitu kemas dari Azman di awal permainan meletakkan Selangor di hadapan ketika ini dengan 1 gol kosong mengatasi pasukan Pulau Pinang. Sepakan yang dilakukan oleh Samba Gambaran dapat dihalang dengan baik oleh pertahanan pasukan Pulau Pinang yang diketuai oleh Carlos Rodriguez untuk membolehkan Selangor memiliki sepakan penjuru ketika ini. Sudah bersedia Zamri Arif menjaga gol utama pasukan Pulau Pinang, sementara Samsul Amri Abu Bakar diberi tugas untuk mengambil sepakan penjuru. Untuk buka perhatian, leret sepakan Samsul mudah bagi pertahanan pasukan Pulau Pinang. Akhirnya Abu Kanu dipersalahkan. Zainal nampak seperti marah dengan aksi Abu Kanu. Masih hebat Zainal Abidin Hasan. Balakonde, saya kagum dengan Balakonde, pemain yang berusaha keras. Percubaan terus dilakukan di situ oleh Manzur Azwira sekali lagi. Kalau nak dikira dari segi rekod pencapaian dalam Piala FA ini, sudah pastilah di atas kertas milik Selangor. Tetapi apa juga boleh berlaku, pasukan Pulau Pinang bukanlah sebuah pasukan yang boleh diperkecilkan sejak akhir-akhir ini. Rajan teruskan permainan Tony Cotti. Masukkan Tony Cotti seperti mana yang saya katakan sebelum ini, menimbulkan pelbagai tanggapan, tetapi masih terlalu awal untuk memberikan gambaran sebenar mengenai bekas pemain West Ham ini. Tetapi koleksi pribadi dalam Piala FA ini meletakkan Tony sudah pun menjaringkan 6 gol. Ashraf Jaya menanduk keluar. Inilah satu kelemahan yang harus diperbaiki. Saya perhatikan sudah beberapa kali Manzur Azwira terlalu ambisius. Walaupun dalam keadaan yang tidak bersedia, dia melakukan sepakan. Hanya sikap terlalu gairah yang akan memerangkap kesungguhan Pulau Pinang. Selangor bukanlah suatu pasukan yang mudah dijinakkan. Mereka membuktikan kelebihan ini ketika beraksi menentang pasukan Sarawak. Satu tugas berat untuk menang di Sarawak, tetapi Selangor melakukannya. Kalau kehebatan Selangor menjadi perkiraan, apa kurangnya Pulau Pinang yang sudah pun melalui ranjau yang cukup berduri berhadapan dengan pasukan Terengganu dalam peringkat separuh akhir
Mereka tewas dalam pusingan pertama di gelanggang sendiri, tetapi bingkas di Kuala Terengganu untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir pada malam ini. 1-2 yang coba dilakukan sebentar tadi. Akhirnya Aswad mengawal bola, memberikan kepada Ski Sampah Kemaran. Gunalan. Selangor meletakkan Syarif Majid, Syarif Arsyad, Rusdi Suparman, Anwar Abu Bakar, Nazab Hizan dan Kamcun di bangku simpanan. Begitu juga dengan pasukan Pulau Pinang yang membariskan Ruslan Rahim, Sabri Abdul Rani, Tan Cheng Ho, Suresh Kumar, Zulkifli Ahmad dan Abdul Ghaffar Hussein sebagai pemain simpanan. Zainal sudah naik ke atas. Akhirnya hantaran kepada Samsul tak dapat dikawal dengan baik. Semenit lagi separuh masa pertama akan tamat. Masih lagi kekal kedudukan Selangor 1, Pulau Pinang 0. Kita masih belum dapat memperkatakan sesuatu dalam kedudukan sekarang ini. Memandangkan bagi perlawanan di separuh masa kedua memungkinkan perubahan dilakukan oleh Yokham, jurulatih pasukan Pulau Pinang. Tetapi ada juga kemungkinan Steve Wick akan melakukan rompakan. Kalau kita perhatikan agak leka barisan pertahanan pasukan Selangor sebelum ini. Sepakat percuma akan dilakukan di situ oleh Wun Siang. Inilah peluang terakhir di babak pertama ini. Antara Wun Siang dikeluarkan dengan baik oleh Zainal. Rempatan terus Konde gagal menepati sasaran. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan kekal Selangor mengatasi Pulau Pinang 1-0 hasil jaringan Azman Adnan. Bertemu lagi di separuh masa kedua nanti. Yang menjadi sepi ketika kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA Coca-Cola. Tetapi pada malam ini diberi penghormatan sebagai tuan rumah untuk mengadakan perlawanan akhir Piala FA 1997. Sementara kedua pasukan masih lagi berehat. Kalau ada kesempatan sebentar lagi kita akan dapat menyaksikan gol pertama yang dijaringkan oleh pasukan Selangor. Hasil sepakan ataupun rembatan kaki kiri yang cukup baik dari Azman Adnan. Inilah gol yang meletakkan pasukan Selangor mendahului dalam kedudukan yang kelam kabut seketika. Azman Adnan mengambil kesempatan yang terbaik, peluang yang tidak dibiarkan begitu saja untuk menewaskan penjaga gol pasukan Pulau Pinang, Zamri Mat Arif. Selangor kali terakhir pada 1991 sebenarnya muncul juara selepas mengalahkan pasukan Perak 1-0 hasil jaringan Ismail Ibrahim. Tetapi pada 1990 mereka tewas kepada pasukan Perak dalam perlawanan akhir untuk muncul naik juara. Dan selepas itu terus menyepi dari Piala FA. Kembali pada 1997 layak perlawanan akhir selepas mengedepikan cabaran pasukan Sarawak di peringkat separuh akhir dalam satu permainan ataupun laluan yang cukup berduri. Mereka tewas kepada pasukan Sarawak di Stadium Shah Alam, tetapi bingkas di Stadium Sarawak Kuching dengan 2-0 menang dengan agregat 2-1. Sementara pasukan Pulau Pinang tidak kurangnya terpaksa melalui satu perlawanan yang cukup getir selepas mengedepikan pasukan Terengganu di peringkat separuh akhir dengan agregat 3-2. Ketika ini kedua pasukan sudah pun masuk ke padang untuk mengharungi 45 minit babak kedua. Lawanan siaran secara langsung Dunhill Piala FA. Pertemuan antara pasukan Selangor berhadapan dengan pasukan Pulau Pinang. Pulau Pinang pasukan yang menyepi diri
lebih 20 tahun dari sebarang kejuaraan. Mereka kini memburu sesuatu untuk mengembalikan era kegemilangan di zaman Naman Abdullah, Syarudin Abdullah Ali Bakar dan juga Isa Bakar. Barisan Pulau Pinang seperti mana yang diketahui sebelum ini meletakkan 3 pemain import, termasuk 2 pemain yang baru dibawa masuk, Balakonde dan juga Abu Kanu. Abu Kanu pemain dari Sierra Leone, sementara Balakonde dari Guinea. Sepakan sebentar lagi akan dilakukan oleh Pulau Pinang. Kita tumpukan perhatian. Bermulalah babak kedua, 45 minit menjadi pemisah. Balakonde apakah mampu untuk Pulau Pinang melakukan sesuatu dalam saat mereka ketinggalan ketika ini? Babak pertama menyaksikan penguasaan Pulau Pinang yang agak baik, tetapi Azli Syam masih kebal di benteng terakhir pasukan Selangor. Pulau Pinang seperti mana yang diketahui mengambil langkah drastik menepikan Marzagua, bekas pemain Piala Dunia Maghribi pada tahun 1994. Begitu juga dengan Mustaka Christian, pemain yang berasal dari Romania, diketepikan untuk memberi laluan kepada Abu Kanu dan juga Balakonde. Mustaka pada ketika itu pernah beraksi dengan pasukan Selangor, tetapi prestasi yang agak menurun dan kecederaan yang dialami memaksa diketepikan oleh pasukan Pulau Pinang. Tumpukan perhatian kepada permainan yang sedang berlangsung. Cuba mencari Abu Kanu. Syamugam juga terlepas. Mehmet Rakovic mencari Tony Cottee. Akhirnya terlepas Tony, bekas penyerang West Ham, pemain yang pernah mencatat pemain paling mahal British pada 1989 bernilai 8 juta ringgit. Pemain yang mengecap kemewahan terdahulu daripada Andy Cole, Manchester United, Stan Collymore, Aston Villa, dan juga Alan Shearer bagi pasukan Newcastle. Bagi Tony Cottee, saudara, di mana penyerang West Ham ini, bekas penyerang West Ham ini, sudah pastilah mencari sesuatu penawar dalam perlawanan akhir seperti ini. Kalau dia ingin mengembalikan kehebatan merah kuning, menebus kesilapan dan kritikan, inilah peluang terbaik untuk Tony Cottee. Tetapi 45 minit babak pertama, Cottee masih lagi menyepi, melainkan Azman yang lebih ke hadapan. Mansur Azmira pasang ke belakang pada Rock Rangers. Tidak ada pertukaran yang dilakukan. Hantaran yang dilakukan oleh Balakonde mencari Syamugam. Akhirnya Azli Syam lebih pantas. Nampaknya penguasaan lebih memihak pada pasukan Pulau Pinang di awal-awal babak kedua ini. Kepada peminat bola sepak tanah air yang baru saja mengikuti siaran langsung Dunhill Piala FA ini, kedudukan ketika ini masih tidak berubah. Selangor 1, Pulau Pinang 0. Gol yang dijaringkan oleh Azman Adnan di separuh masa pertama tadi. Syamugam dikawal dengan baik di situ oleh K. Gunalan. Tackle bersih yang dilakukan untuk membolehkan Pulau Pinang memiliki sepakan penjuru. Sepakan penjuru yang pertama di separuh masa kedua ini, apakah akan menghasilkan sesuatu? In swinger yang dilakukan terlalu ke dalam. Sepakan yang diambil oleh Hoi Guan.
Oi Ho Guan, salah seorang pemain yang menyina bagi pasukan Pulau Mutiara. Tapi saat ini gerakannya berjaya dikawal ketat oleh barisan pertahanan pasukan Selangor yang dikemudi oleh Zainal dan juga Mehmet Durakovic. Bala Konde, Manzur Azwira, balik pada Konde. Abu Kanu terlalu kuat untuk Syamugam. Akhirnya Gunalan mengambil jalan mudah, menyepak keluar, memberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Pulau Pinang. Pada satu ketika Zainal diberi tugas untuk mengawal Abu Kanu, tetapi ditinggalkan kepada Mehmet Durakovic. Memandangkan Abu Kanu agak lincah bagi Zainal. Masih lagi Pulau Pinang ketika ini. Carlos Rodriguez, sepakannya tertampan Konde. Cantik Syamugam mencari ruang untuk melepaskan sepakan, tetapi Konde akhirnya rempat ataupun sepakan yang kurang baik dilakukan oleh Konde, tepat kedakapan Azli Syam Ibrahim. Seperti mana yang saya perkatakan sebelum ini, Stadium Perak ini penuh sesak dengan para penonton, terutamanya penyokong pasukan Selangor dan juga pasukan Pulau Pinang. Azli Syam terpaksa keluar. Kedudukan yang baik diselamatkan. Perhatikanlah bagaimana gelap kabut seketika. Azli Syam sudah pun terlepas, tetapi sepakan yang dilakukan oleh Ho Guan dapat ditanduk keluar oleh Mehmet Durakovic. Saya kira gegak gempita seketika menyambut peluang yang dimiliki oleh Pulau Pinang. Tetapi setakat ini Azli Syam masih lagi kebal. Azman ditolak oleh Abdul Rahim Hasan. Kalaulah dapat kita melihat sebentar lagi bagaimana gerakan-gerakan yang menarik ini, sudah pastilah Azli Syam Ibrahim sudah pun beberapa kali diuji. Inilah gerakan yang saya kira cukup baik, tetapi Mehmet menanduk keluar, menyelamatkan keadaan sekalipun Azli Syam Ibrahim sudah pun tertewas. Carlos Rodriguez, pemain kental di barisan pertahanan pasukan Pulau Pinang, dan lepas Konde. Tony Koti, Ismail mencari Asmawi Bakiri ke tengah. Azman dikawal dengan baik. Sedikit saja kealpan Azman Adnan, kalau tidak memungkinkan sekali lagi akan memberangkat barisan pertahanan pasukan Pulau Pinang. Azman lempar ke kaki kiri, sedikit sipi. Sudah dua kali Azman memiliki peluang. Apa sudah jadi dengan pertahanan pasukan Pulau Pinang? Secara tiba-tiba kita perhatikan gerak perlahan, bagaimana terpaksa Zamri Mat Arif bekerja keras. Kalau di dalam padang ketika ini Tony Koti pemain paling mahal dari segi harga, tetapi dari segi persembahan saya melihat lebih kepada Azman Adnan. Dikeluarkan oleh Sampah Gamaran, berikan lontaran ke dalam kepada pasukan Pulau Pinang. 1 gol kosong masih belum cukup untuk Selangor. Apatah lagi kedudukan ketika ini Pulau Pinang banyak melakukan dasakan. Terlepas. Hampir-hampir saja Abu Kanu. Azli Syam mengalami kecederaan ketika ini.
gerak pelan. Dapat kita lihat bagaimana situasi yang pelanggaran antara Abu Kanu dan juga Azlisham Ibrahim. Satu kedudukan yang tidak disengajakan dalam keadaan yang begitu tegang. Sudah pastilah kedua pasukan berhasrat untuk melakukan yang terbaik. Azlisham Ibrahim menerima rawatan buat seketika, menjaga gol utama yang diletakkan oleh Steve Wick, mempertahankan kubu pasukan Selangor pada malam ini. Sudah sekian lama Selangor menyepi dari perlawanan akhir Piala FA. Mereka kini dalam usaha menambahkan koleksi piala. Ini dia bagaimana sekali lagi dapat dipertontonkan bagaimana kedudukan pelanggaran yang tidak disengajakan antara Abu Kanu dan juga Azlisham Ibrahim. Pada 1997 ini Selangor sudah pun menjuarai Piala Sumbangsih, menumpaskan pasukan Kedah. Mereka menang Piala Emas Raja-Raja, dan pada malam ini pemburuan mereka untuk memiliki Piala FA yang terlepas sejak 1991. Akhirnya Konde dijatuhkan. Sepakan percuma untuk Pulau Pinang. Tas dilakukan. Asmawi sekali lagi dipersalahkan. Berikan sepakan percuma yang akan dilakukan oleh Bala Konde. Ini pun berasal dari Gini. Sepakan ke tengah mencari Abu Kanu. Tandukan CP tidak tepat kesasaran. Mehmet sudah pun menyedari barisan pertahanan Selangor teruk diasak ketika ini, mengarahkan rakan-rakan yang lain lebih kerap membantu barisan pertahanan. Dia sudah pun menyelamatkan satu peluang yang cukup hebat buat Pulau Pinang. Jika tidak, kedudukan sudah pun berubah. Kedalaman akan dilakukan di situ oleh Wun Siang. Abu Kanu, rempatan terus. Aksi-aksi kecewa dapat kita lihat. Tapi Abu Kanu sering melepasi Gunalan. Harus hati-hati barisan pertahanan Selangor. Abu Kanu, pemain yang mendapat pujian sebelum ini. Sumbangan besar dua tenaga import ini, Abu Kanu dan juga Bala Konde, dalam tempoh yang singkat membariskan ataupun ketika mewakili pasukan Pulau Pinang ini, menjanjikan laluan yang perit untuk Selangor. Pada perlawanan ini, sekalipun mereka mendahului 1-0 ketika ini. Berusaha keras barisan hadapan, terutamanya G. Syamudlah. Kembali Selangor ketika ini melakukan counter attack. Ashraf, Azman Adnan, mencari Sanba, tak lepas. Mudah bagi Nanda Kumar menyelamatkan keadaan. Ternyatalah pengalaman Tony Cottee amat diharapkan dalam pertemuan ini. Bekas pemain England ini kali terakhir mewakili pasukan England pada 1989, ketika itu menentang pasukan Scotland. Satu yang kesilapan pada saya kerana tidak terlalu diasak, tetapi akhirnya Muay Kok Hong menyepak
keluar untuk memberikan sepakan penjuru. Sepakan penjuru pertama para pasukan Selangor di separuh masa kedua ini. Seperti biasa, Samsul Amri Abu Bakar diberikan tugas ini, sedangkan Tony Koti, Azman Adnan, Asmawi Bakiri, G. Sambagamaran sudah pun bersedia, termasuk Mehmet Rokovic naik ke atas untuk cuba melakukan sesuatu. Syamugam, Zainal, advantage diberikan oleh pengadil. Kalaupun pembantu pengadil sudah pun mengangkat bendera, dan pemain Selangor sudah pun offside sebentar tadi. Sambagamaran, Gunalan, Zainal mencari Tony. Kawalan yang kurang kemas, mudah bagi Nanda Kumar. Begitu bekerja keras nampaknya Abu Kanu, pemain dari Afrika ini. Wen Xiang sudah bersedia Abu Kanu, tetapi hantaran yang dilakukan oleh Oi Hoguan sebentar tadi tidak tepat. Kembali Tony Koti ketika ini, dibayangi oleh Carlos Rodriguez. Samsul, Azman dibentes. Satu tindakan yang tidak sepatutnya, tetapi Azman masih mampu untuk senyum, membolehkan Selangor. Kita perhatikan bagaimana Selangor memiliki sepakan percuma hasil kekasaran yang dilakukan oleh pemain Pulau Pinang. Samsul, satu sepakan jauh. Bagi Pulau Pinang sudah tentulah saudara sendiri dapat saksikan bagaimana Abu Kanu dan juga Bala Konde, dua pemain yang baru dibawa masuk pada 27 Jun lalu. Menyaksikan mereka sudah pun serasi dengan Pulau Pinang, menjadi duri dalam daging para pasukan Selangor. Konde, kalau sebelum ini Pulau Pinang nyata berbangga dengan Marzego Abdul Razak, tetapi kemungkinan persembahan hebat yang ditontonkan oleh Abu Kanu memungkinkan Pulau Pinang mempunyai masa yang agak baik untuk melakukan sesuatu bagi menghadapi Liga Perdana ataupun dalam perlawanan ini, perlawanan akhir Piala FA 1997. Pasukan Pulau Pinang ketinggalan ketika ini dengan 1 gol kosong. Kita sedang menantikan sepakan percuma sementara Pulau Pinang melakukan suatu pertukaran dengan mengeluarkan Nanda Kumar, memasukkan pemain jersey nomor 3 Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho dimasukkan, Nanda Kumar dikeluarkan oleh Yok Ham. Baru satu pertukaran dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang. Mungkin Yok Ham sudah memerhatikan kelemahan di bahagian pertahanan yang kerap diuji oleh Azman Adnan. Satu sepakan hantaran yang agak baik tetapi tidak dapat dibaca dengan baik oleh Syamudin. Melihat keadaan di Stadium Perak ini, terasa seperti perlawanan akhir FA ataupun Piala FA ini berlangsung di Shah Alam. Manakala puluhan ribu para penyokong Selangor membanjiri Stadium Perak. Abu Kanu,
Rempatan kaki kiri, kedudukan baik, tandukan yang tidak tepat, peluang yang terbaik. Itulah antaran yang bagaimana lagi, peluang yang seperti mana lagi dimaukan oleh barisan hadapan pasukan Pulau Pinang. Abu Kanu sudah melakukan yang terbaik, tetapi penyudah yang tidak berbisa meletakkan Selangor tetap di hadapan dengan 1 gol kosong. Sang Bagamaran sudah pun naik ke atas, 3 pemain. Azman mencari Tony Koti, peluang tak masuk. Seperti tidak percaya saya peluang Tony Koti. 14 tahun pengalaman bersama West Ham, tapi inilah bola sepak. Mungkin itu zaman kemuncak, tapi dia kini bersama pasukan Selangor. Salah seorang pemain Pulau Pinang mengalami kecederaan. Sementara itu Selangor akan melakukan satu pertukaran. Masukkan pemain jersey nombor 7 Syaril Arsyad. Yang pasti keluar ialah Asmawi Bakiri. Asmawi Bakiri dikeluarkan. Kita perhatikan gerak pelan bagaimana. Peluang terbaik oleh Tony Koti, tetapi Zamri Mat Arif berjaya menyelamatkan keadaan. Untuk kekal ketika ini pasukan Selangor masih lagi dihadapan dengan 1 gol kosong. Manzur Azwira terpaksa diberi rawatan di luar padang. Sebelum ini saya sudah menyebut Robert Dan pernah ketawa bersama Selangor. David Michel juga acap kali bermesra dengan penyokong Selangor. Tony Koti masih lagi mencari sesuatu, tapi setakat ini dia masih gagal melakukan yang terbaik. Meskipun peluang yang dimilikinya cukup, 1 sepakan dari sudut sebelah kiri pintu gol Selangor oleh Abu Kanu. Satu lagi pertukaran akan dilakukan oleh Pulau Pinang. Manzur Azwira tidak dapat meneruskan permainan. Suresh Kumar dimasukkan di separuh masa kedua ini. Pasukan Pulau Pinang di pertukaran yang kedua dengan melakukan pemain nomor 12 Manzur Azwira dan pasukan pemain nomor 12 Suresh Kumar. Suresh Kumar dimasukkan menggantikan Manzur Azwira yang tercedera. Bala Konde main yang baru masuk, Tan Cheng Ho. Kerja keras nampaknya, namun balik pada Konde ketika ini. Suresh, antaran yang sia-sia, coba mencari Abu Kanu, tetapi sudah pun dikawal oleh Zanal dan juga Mehmet Durakovic. Itulah kedudukan ketika ini Stadium Perak menyambut kedatangan pasukan Selangor dan juga pasukan Pulau Pinang dalam perlawanan akhir Piala FA 1997. Dengan kedudukannya ketika ini, Selangor masih mendahului Pulau Pinang 1 gol kosong. Berpusing-pusing Syamugam dapat diselamatkan dengan baik. Azman lebih banyak bersorangan di hadapan.
sekali-sekala dibantu oleh Tony Cotti, tetapi peluang yang dimiliki oleh Tony Cotti sebentar tadi, jika dapat dimanfaatkan, sudah pastilah Selangor semakin kukuh di hadapan. Tumpukan perhatian kepada permainan sedang berlangsung. Pulau Pinang masih lagi mencari gol penyamaan. Ho Guan, hantaran yang cuba diberikan kembali oleh Abu Kano, membolehkan Selangor memiliki lontaran ke dalam. Detera di hujung sana Piala FA milik Selangor. Apakah ia akan menjadi kenyataan? Kali ini kesilapan Regis pula. Tenaga import yang terselamat daripada disingkirkan, melainkan Mustaka, Christian dan juga Merzekwa Abdul Razak yang diketepikan oleh Pulau Pinang sebelum ini. Sudah beroffside pemain yang baru masuk, Syarif Arsyad. Apa yang dibanggakan oleh Pulau Pinang adalah kemarahan mereka. Buat julung-julung kalinya selepas 20 tahun ketandusan gelaran. Malam ini mereka ke Stadium Perak dengan harapan besar, tetapi perjuangan masih lagi berliku untuk pasukan Pulau Pinang. Walau apa juga kedudukan, semangat Pulau Pinang haruslah diberi pujian selepas mereka berjaya menepikan Terengganu di peringkat separuh akhir. Azman mencari Syahril, dapat dipintas oleh Carlos. Itu sajalah yang mampu dilakukan oleh barisan hadapan Selangor setakat ini. Malakonde agak kelam kabut seketika pertahanan pasukan Selangor. Syahril, Ismail Ibrahim, orang lama pasukan Selangor. Azman balik kepada Ismail. Syahril. Selangor sudah mengintai gerakan satu antaran yang agak mencemaskan. Inilah penjaga gol utama pasukan Pulau Pinang, Zamri Mat Arif, yang sudah pun ditewaskan oleh Azman Adnan. Sementara itu pasukan Selangor dilihat agak jarang melakukan asakan, melainkan memberikan ruang yang terlalu banyak kepada Pulau Pinang ketika ini. Apakah sudah berpuas hati dengan 1 gol kosong? Balakonde, hantaran kepada Abu Kano. Syamugam, Suresh terlepas dari dakapan Azli Syam Ibrahim. Tan Cheng Ho, ini kedudukan yang bahaya. Hantaran ke tengah. Akhirnya Mehmet Rakovic sekali lagi menjadi penyelamat. Azman berhadapan dengan Kamal Rajo. Lepas Azman. Tony Cotti. Hantaran yang bagaimana lagi dikendaki oleh Tony Cotti. Sudah 2 kali. Okey, saudara juga bersetuju dengan saya. Azman lebih menyinar dalam perlawanan ini. Kita tidak mau menyalahkan sesiapa, tetapi tumpukan perhatian Azman sekali lagi. Percubaan yang dilakukan, Mengadil memberikan sepakat penjuru. Azman Adnan, perhatikan sekali lagi gerak perlahan bagaimana dia berjaya memerangkap Rahim Hasan. Akhirnya sepakan penjuru untuk Selangor akan dilakukan di situ oleh Samsul Amri Abu Bakar.
Beri tumpuan, apakah dia akan menghasilkan sesuatu? Pemain yang tidak akan lenyap tidur mungkin Tony Cottee dalam perlawanan ini. Jika sesuatu menjadi sebaliknya, sudah pastilah berbagai spekulasi akan dibuat selepas ini. Abu Kanu, pemain dari Sierra Leone, rakan dia yang seorang lagi sedang memburu tempat dengan pasukan Perlis. Abdul Kul yang dilihat hampir pasti menggantikan Henry Aqua, sebagian daripada para penyokong. Sedangkan penjuru jembatan terus yang sudah terkandas. Tanjing Ho dikeluarkan oleh Zainal. Selamat seketika kubu pasukan Selangor ketika ini. 75 minit. Mereka masih lagi kekal. Selangor 1, Pulau Pinang 0. Mereka beraksi dalam separuh masa kedua ketika ini. Paran ke tengah Rahim Hasan. Akhirnya kali ini Abu Kanu dipersalahkan kerana ngasak Azri Syamrahim. Perhatikan sekali lagi gerak perlahan. Bagaimana rempuhan yang dilakukan oleh Abu Kanu dipersalahkan oleh pengadil K. Nadarajan dari Johor. Pinang sudah melakukan 2 pertukaran, sementara pasukan Selangor sudah pun melakukan 1 pertukaran. Asmawi Bakiri dikeluarkan dan pemain yang baru masuk bagi pasukan Selangor adalah Syaril Arsyad. Saya pasti Yokham akan melakukan 1 lagi pertukaran. Sudah pun bersiap sedia Abdul Ghaffar Hussein di sana. Tony Cottee, Sambal Gamaran mencari Ashraf Hanafiah. Nasib baik Zainal. Agak kelam kabut pertahanan pasukan Selangor, tetapi ketumpulan bagian hadapan pasukan Pulau Pinang menyelamatkan pasukan Selangor daripada menerima padah. 1 lagi pertukaran. Muay Kok Hong dikeluarkan. Pemain yang akan masuk ialah pemain jersey nombor 15, Abdul Ghaffar Hussein. Pasukan Pulau Pinang buat pertandingan yang ketiga dengan mengeluarkan pemain nombor 9, Kokmo. Inilah pertukaran ketiga pasukan Pulau Pinang. Berusaha mereka untuk menyaingi ataupun mencari gol penyamaan dalam pertemuan ataupun perlawanan akhir Dunhill Piala FA 1997. Zainal hantaran terus. Wenxiang balik kepada gagal untuk melepasi. Akhirnya tackle yang dilakukan di situ oleh pemain yang baru masuk, Ghaffar Hussein. Namun K. Nadarajan tidak memberi ataupun mengeluarkan sembarang amaran. Kesempatan percuma selepas Tony Cottee dijatuhkan. Inilah Cottee. Sudah pun terkena tangan. Azman
mendakwa dia ditolak tetapi terkena tangan terlebih dulu. Keputusan Nadarajan adalah keputusan muktamad. Para penyokong tidak berganjak menyaksikan permainan yang cukup menarik antara pasukan Pulau Pinang dan Selangor ketika ini. Lawanan akhir dan Piala FA. Rempatan yang pantang ada ruang. Abu Kanu akan cuba untuk melakukan sesuatu. Gafar Abdul Rahim Hasan sebenarnya. Suresh menolak kepada Bala Konde. Akhirnya mudah dirampas itu oleh Mehmet Watobis. Tony Koti. Gandingan Tony Koti dan juga Azman Adnan ternyata menjadi di peringkat separuh akhir menentang Sarawak sebelum ini. Sekali lagi, kali ini sudah tidak ada tolak ansur dari Nadarajan. Nyata Azman di tackle. Tackle yang agak lambat. Kita sedang menantikan apakah Azman mengalami kecederaan serius. Kali lagi gerak perlahan. Bagaimana tackle yang dilakukan di situ oleh Gafar Hussein, pemain yang baru masuk, sudah pun menerima kad kuning. Azman terpaksa diusung keluar untuk diberi rawatan, sementara para penyokong Selangor menanti penuh debar. Ketiadaan Azman memungkinkan barisan hadapan pasukan Selangor menghadapi kesukaran. Apa juga kerukan, kita tumpukan perhatian kepada sepakan percuma ini. 3-4 pemain Selangor merancang sesuatu. Apakah Samsul Amri Abu Bakar yang akan melakukan sepakan ini? Lempatan lemah kaki kiri, mudah bagi Zamri Mat Arif. Cheng Hong, Zainal memintas, namun Konde ataupun Gafar Hussein sebenarnya lebih pantas untuk mengawal gol. Kumar, Konde dan Gunalan berjaya menanduk keluar dari kawasan Merbah. Itulah kedudukan ketika ini, hanya seorang saja pemain pertahanan pasukan Pulau Pinang berada dalam kawasan sendiri. Selebihnya sudah pun naik ke atas. Peningkatan yang agak mendadak, saingan yang diberikan oleh Pulau Pinang agak mengejutkan, sementara Azman Adnan dapat meneruskan permainan. Steve Wick nyata lega dengan keadaan ini. Rahim Hasan lahankan permainan kepada Gafar. Bala Konde, Suresh Kumar, Syamugam. Sekali lagi Azman Adnan dijatuhkan. Sudah acap kali pemain ini. Dia yang dilihat boleh mendatangkan bahaya kepada pasukan Pulau Pinang dikawal rapi sebelum ini oleh Rahim Hasan, tapi dapat meloloskan diri di separuh masa pertama untuk menghasilkan gol pertama. Satu lagi pertukaran untuk pasukan Selangor. Rusdi Superman akan dimasukkan. Azman yang dikeluarkan.
Azman ternyata tidak lagi dapat bergerak bebas. Steve Wick mengambil keputusan mengeluarkan Azman, memasukkan Rusdi Superman. Seorang lagi pemain lincah pasukan Selangor. Disalahkan, memberikan sepakan pada Pulau Pinang. Mungkin Steve Wick perhatikan kedudukan Azman Adnan yang sudah beberapa kali mengalami kecederaan, mengambil keputusan untuk mengeluarkannya dan memberi kesempatan kepada Rusdi Superman untuk bergandingan dengan Tony Coffey. Lalu kuat antaran untuk Rusdi Superman. Tak terkejar bukan? Sudah semakin jelas kalau Pinang harus melakukan sesuatu. Abu Kanu yang diharapkan untuk mendapatkan gol masih kebuntuan ketika ini. Sekalipun corak permainan Abu Kanu, bolehlah kita banggakan bersama skuad Pulau Pinang. Dalam masa yang begitu singkat dia dapat menyesuaikan diri bersama-sama dengan salah seorang lagi rakannya, yaitu Bala Konde. Pegawai pasukan Selangor masih lagi resah sekalipun masih dihadapkan dengan 1 gol kosong, tetapi apa juga boleh berlaku. Apatah lagi dalam keadaan Pulau Pinang sering melakukan asakan. Abu Kanu, tindakan drastik pasukan Selangor mengetepikan Christopher Zwane Mandla sebelum ini, menimbulkan pelbagai spekulasi, tetapi Hopkin yang dibawa masuk tidak dapat beraksi pada malam ini. Konde dan batang kaki kiri yang tertampan kembali ketika ini Tony Coffey. Melihat Rusdi Superman, tidak offside. Bahaya kedudukan ini. Rusdi tak lepas. Satu kedudukan yang agak baik, tetapi Rusdi yang baru masuk menggantikan Azman dikawal dengan baik di situ oleh Rahim Hasan. Peluang kali kedua Rusdi, percobanya melewati palang gol. Itulah sekadar yang mampu dilakukan oleh Rusdi ketika ini. Dapat kita perhatikan ketika ini gerak perlahan bagaimana percobaan Rusdi melampaui palang gol ke selamat kubu pasukan Pulau Pinang. Syamugam marking yang begitu rapi dilakukan oleh barisan pertahanan pasukan Selangor, menyulitkan gerakan sama ada Syamugam maupun Abu Kanu. Carlos Rodriguez dikatakan bermain dengan cemerlang sebelum ini. Jeng Ho percobaan terus. Sipi sudah acap kali. Pemain-pemain Pulau Pinang diberi ruang yang terlalu bebas. Steve Wick kembali resah. Lakukan sesuatu isyarat supaya
penyokong Selangor meledakkan sokongan yang tinggi untuk mengembalikan perjuangan Selangor yang agak kendor ketika ini. Semakin getir kedudukan walaupun Selangor di hadapan ketika ini. Abukado 4-5 pemain Pulau Pinang sudah pun di hadapan. Tony Kote berjaya melepasi Un Siang. Hantaran Tony kepada Syahril. Samsul Amri. Percubaan ataupun hantaran teragak-agak antara membuat hantaran maupun mencuba. Akhirnya tinggal semenit lagi akan memisahkan Selangor selaku juara 1997. Sudah semakin gegak gempita Stadium Perak. 1-0 bekas Selangor ketika ini. Dalam saat-saat perlawanan sudah sampai ke penghujung. Sesuatu yang nyata. Padan sebenarnya sudah pun tamat mereka beraksi dalam masa kecederaan. Juara Piala FA semakin menggamit Selangor. Gol tunggal hasil jaringan Azman Adnan. Tapi Nada Rajan masih membenarkan permainan berlangsung. Rosdi Superman. Hanya beberapa saat lagi akan menjadi pemisah antara harapan pasukan Pulau Pinang dan perjuangan sebenar pasukan Selangor. Tony Kote dijatuhkan di situ. Rahim Hasan dipersalahkan. Tony Kote cari ruang untuk melakukan sepakan, tetapi akhirnya Kote dipersalahkan. Dan Rajan sudah beberapa kali melihat jamnya. Para Pulau Pinang masih lagi belum berputus asa. Perjuangan yang agak tinggi, semangat melawan yang begitu bolehlah dipuji. Tamat permainan. Juara Piala FA 1997 milik Selangor Darul Ehsan. Kejayaan pribadi pertama Steve Wick. Gembira para penyokong serta pegawai pasukan Selangor. Akhirnya jaringan yang dilakukan oleh Azman Adnan meletakkan Selangor kembali menjadi juara Piala FA 1997 yang mereka lepaskan sejak 1991. Kali terakhir Selangor menjuarai Piala FA pada 1991. Mereka menewaskan pasukan Perak ketika itu 1-0 hasil jaringan Ismail Ibrahim. Tapi malam ini wira Selangor adalah Azman Adnan. Gembira para penyokong yang memenuhi Stadium Perak ini. Elok kita berehat sementara. Balik dulu ke studio. Teruskanlah Terima kasih saudara kerana masih lagi bersama saya untuk menyaksikan upacara penyampaian hadiah seketika nanti. Lawanan akhir Dunhill Piala FA. Keputusannya sudah kita ketahui. Kemenangan kepada pasukan Selangor Darul Ehsan yang muncul juara dengan kemenangan 1-0. Kedudukan pasukan Pulau Pinang hasil jaringan Azman Adnan di separuh masa pertama.
Inilah kejuaraan kedua buat pasukan Selangor. Sekurang-kurangnya mereka berjaya menyamai rekod pasukan negeri jiran di Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Selangor muncul juara kali terakhir pada 1991. Dan pada malam ini mereka memenuhi hajat untuk menyamai rekod pasukan Kuala Lumpur. Muncul juara Piala FA 1997. Orang yang paling gembira adalah Steve Wick. Masukannya yang kerap menerima kritikan atas kedudukan Selangor yang agak tidak seimbang, tetapi malam ini Selangor meneruskan koleksi pialanya. Selepas mereka menjuarai Piala Sumbangsih, muncul juara Piala Emas, dan malam ini menjuarai Piala FA 1997. Apakah kedudukan Selangor akan terus berubah? Semangat yang mereka kecap menerusi Piala FA ini akan berterusan dalam Dunhill Liga Perdana. Inilah yang masih menjadi persoalan. Kedudukan yang agak terkebawah dalam senarai Liga di tempat ke-8 memungkinkan Selangor mesti melakukan sesuatu. Kami sedang berusaha untuk mendapatkan penjaring gol tunggal pasukan Selangor, Azman Adnan. InsyaAllah jika diizinkan kita akan dapat menemu bual Azman Adnan. Seorang pemain Selangor iaitu Azman Adnan. Azman, boleh bagi komen mengenai permainan anda begitu menyerah. Di ini permainan anda tidak menyerah dan malam ini menyerah. So apa semangat yang anda dapat pada malam ini? Terus sekali Alhamdulillah, bersyukur hari ini sebab Selangor berjaya menangi Piala FA. Tak kira siapa menjaringkan gol. Yang pada hari ini pun pemain-pemain Selangor bersemangat untuk menjuarai kejuaraan Piala FA tahun ini disebabkan oleh Datuk Aini Muhammad Taib sentiasa memberi galakan dan semangat terutama kepada Man. So malam ni kejayaan Selangor pun banyak bergantung pada Datuk Aini juga. Adakah kemenangan pada malam ini sebagai satu batu loncatan untuk Selangor menyaingi lebih bersaing lagi dalam perlawanan Liga Perdana? InsyaAllah selepas ni kita akan memperbaiki kedudukan Selangor dalam Liga M ni lah. Dan seterusnya cuba memasuki pertandingan Piala Malaysia. Azli Hasham, malam ini anda berjaya mengawal pintu gol Selangor dengan begitu baik sekali. So semangat anda tu? Semangat saya untuk ni sekali ini untuk arwah ayah saya yang membuat ini untuk pasukan Selangor lah, penyokong-penyokong semua. So kita kembali kepada Dahlan untuk ulasan seterusnya. Terima kasih Fazita, dua jagoh yang dapat membantu pasukan Selangor sebelum ini. Dan majlis ataupun upacara penyampaian hadiah sedang dilangsungkan, di mana pasukan Selangor dimahkotakan sebagai juara Piala FA 1997. Menteri Besar Perak Tan Sri Ramli Ngah Talib menyampaikan hadiah kepada para pemenang juara pasukan Selangor Darul Ehsan. Turut hadir pada malam ini ialah Ketua Menteri Pulau Pinang Tan Sri Koh Sukun. Kelihatan juga Datuk Raja Ahmad Raja Zainuddin, Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar yang hadir dalam perlawanan yang begitu bersejarah buat pasukan Selangor. Tunggal yang dijaringkan oleh Azman Adnan meletakkan Selangor menyamai rekod pasukan Kuala Lumpur untuk muncul juara Piala FA sebanyak 2 kali. Kali terakhir pada tahun 1991 dan pada malam ini untuk kali kedua. Kita berehat seketika. Keresahan ataupun
Walaupun pasukan Pulau Pinang berusaha keras, tetapi nasib tidak menyebelahi pasukan mereka. Pulau Pinang berusaha keras untuk sekurang-kurangnya mengembalikan era kegemilangan di zaman ataupun di awal 70-an. Tetapi nasib lebih memihak kepada pasukan Selangor untuk muncul juara Piala FA pada musim ini. Ketua pasukan Selangor Ismail Ibrahim yang menjadi wira pada 1991. Kalau nak dilihat dari segi jumlah kehadiran para penonton, Stadium Perak ini pada satu ketika sepi dari kejohanan bola sepak Piala Remaja FIFA Coca-Cola. Tetapi malam ini dia beri penghormatan sebagai tuan rumah perlawanan akhir Piala FA, memberikan kesempatan terbaik kepada peminat bola sepak khususnya di Perak. Dan saya diberitahu Fauzita Dan sudah bersedia untuk menemu bual pengurus pasukan Selangor, Dato' Aini Taib, yang kali pertama mengecapi Piala FA sepanjang beliau menjadi pengurus pasukan sejak 1993. Kalau sudah bersedia, elok kita bersama Fauzita Dan. Bersama saya adalah pengurus pasukan Selangor, iaitu Dato' Aini. Datuk, bagaimana komen Datuk tentang permainan pasukan Selangor pada malam ini? Pertama sekali saya nak ucap tahniah lah kepada pemain Selangor yang bermain dengan baik dan membuat kemenangan lah. Kita dah 6 tahun tak menang Piala FA dan ini satu hadiah yang baik kepada peminat-peminat Selangor. Walaupun hari ini Selangor dikritik kerana permainan yang kurang baik, tapi malam ini mereka menunjukkan satu permainan walaupun agak kurang baik pada saya, tapi satu permainan yang mampan, khususnya di bahagian pertahanan yang bermain dengan baik, yang mengawal permainan dengan baik, dan sepatutnya kita menang mungkin 3-0 sebab ada 2-3 peluang yang terbuka. Walaupun ini satu kemenangan yang paling manis lah bagi Selangor. Belakangan ini dikatakan permainan pasukan Selangor tidak konsisten. Adakah kemenangan ini sebagai cabaran untuk pasukan Selangor memberi cabaran lebih hebat lagi dalam Liga Perdana nanti? Tidak, saya dah katakan Selangor mula bangkit ketika kita melawan Kedah 5-6 game yang lepas. Walaupun kita kalah, sejak itu permainan kita telah meningkat, dan saya percaya kita akan berterusan dan kita akan terus mencabar dalam Liga lah, dan insyaAllah saya rasa kita akan memperbaiki kedudukan dan target kita mesti sampai pada tempat keempat atas. Terima kasih Datuk. Kita kembali bersama Dahlan Makmur untuk ulasan seterusnya. Terima kasih Fauzita, dan itulah luahan hati ataupun luahan kegembiraan oleh pengurus pasukan Selangor. Terlalu excited nampaknya Dato' Aini yang belum pernah mengucup Piala FA sejak dia menjadi pengurus pasukan Selangor pada 1993 dulu. Dan gol tunggal Azman Adnan yang meletakkan Selangor juara. Sekali lagi kita paparkan untuk tontonan saudara. Perhatikanlah bagaimana Azman Adnan yang dilihat agak menyerlah sejak akhir-akhir ini berjaya meletakkan pasukan Selangor bermegah dengan juara Piala FA buat kali kedua. Rempatan kaki kiri menewaskan penjaga gol pasukan Pulau Pinang Zamri Mat Arif di separuh masa pertama. Terpaku Abu Kanu, terpaku juga Balakonde menyaksikan kehebatan anak tempatan Azman Adnan untuk muncul wira pasukan Selangor. Sekaligus Selangor juara Piala FA 1997 buat kali kedua selepas mengecapinya pada 1991. Inilah kedudukan ataupun satu peningkatan yang harus diberi perhatian. Selangor lebih banyak dikritik sejak akhir-akhir ini, dikaitkan dengan pelbagai masalah, termasuk masalah-masalah dalaman yang membabitkan isu-isu tertentu. Akhirnya mereka melupakan itu semua dan memberikan ruang yang terbaik untuk muncul juara.
Kelihatan Ketua Menteri Pulau Pinang Tan Sri Koh Sukun diwawancara oleh beberapa wartawan sukan tanah air. Dia yang datang ataupun Tan Sri Koh Sukun datang ke Stadium Perak ini bagi membakar semangat pemain. Perjuangan yang agak tinggi dipamerkan oleh pasukan Pulau Pinang, tetapi kesudahannya Selangor tetap juara. Para pemain, pegawai serta para peminat penyokong pasukan Selangor masih merayakan kejayaan ini, dan kami sedang berusaha untuk mendapatkan interview ataupun wawancara dengan pengurus pasukan Pulau Pinang, Datuk Mazin. Kalau sudah bersedia, elok kita ke lokasi sekali lagi bersama Fauzita Dan untuk menemui pengurus pasukan Pulau Pinang. Bersama saya ialah pengurus pasukan Pulau Pinang, iaitu Datuk Muhammad Zain. So Datuk boleh beri komen tentang permainan pasukan Pulau Pinang. Seperti yang kita lihat tadi, pasukan Pulau Pinang bermain semua baik, banyak menyerang, tapi nasib tidak bergahi. So komen Datuk. Saya bersetuju, nasib tidak berpihak kepada pasukan Pulau Pinang. Saya amat bangga dengan kesungguhan pemain-pemain saya, cuma agak lembab sikit waktu penyerang. Walau bagaimanapun saya dapati bahawa kalau mereka ni dapat bermain berterusan seperti apa yang mereka tunjuk pada malam ini, saya percaya Pulau Pinang akan meningkat. Adakah dengan kekalahan ini akan menjejaskan persaingan Pulau Pinang dalam Liga Perdana nanti? Liga Perdana adalah satu pertandingan yang lain. Kekalahan ini biasa bagi saya. Kekalahan menyebabkan kesilapan pemain Pulau Pinang sendiri. Jadi bagi saya, kalau mereka boleh mengatasi setiap kesalahan yang mereka lakukan di masa akan datang, saya yakin mereka akan meningkat. Sekali lagi kita kembali kepada dalam makmur untuk ulasan seterusnya. Terima kasih Fauzita Dan. Itulah pandangan Datuk Mak Zain. Sekalipun tewas, kita berbangga dengan prestasi pasukan Pulau Pinang yang marah secara tiba-tiba walaupun mereka bukan pasukan pilihan bagi Piala FA ini. Tahniah juga buat Selangor yang muncul juara. Tidak ketinggalan naib juara Piala FA 1997 pasukan Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Saya rasa itu sajalah persembahan dari kami pada malam ini, dari kru yang bertugas. Majulah sukan untuk semua. Jumpa lagi di lain masa. Kita kembali ke studio.